Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Kesian seorang ahli parlimen daripada Bersatu ini, sahabat semua. Tetapi telah pun memberikan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan mungkin hari ini kalau saya tidak silap sudah jadi ahli parlimen bebas. Jadi dia mau berbahas tetapi diganggu oleh ahli parlimen Arau, pengkhianat daripada Parti UMNO ini yang kini bersama dengan PAS, yang tidak habis-habis menunjukkan kebodohannya. Inilah antara ahli parlimen veteran yang paling suka mengarut, meroyan di dalam parlimen, sahabat semua. Bukannya memberikan contoh yang baik, tetapi menunjukkan kebodohannya, kedangkalannya. Apalagi dan banyak lagi lah perkataan-perkataan yang saya tidak boleh sebut di sini, sahabat semua. Jadi sahabat semua, apa yang berlaku, saya ingin menunjukkan Anda ataupun melihat video ini bersama-sama apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Timbalan Speaker sebentar, Timbalan Speaker. Isu peraturan, Timbalan Speaker. Saya dah dapatkan peraturan mesyuarat berapa? 36 part. 36? Saya 6 part. Baca yang menggunakan bahasa yang kurang sopan. Saya menunggu sehingga Timbalan Speaker kembali mempengerusikan mesyuarat. Saya cuma ingin mohon petua daripada Timbalan Speaker. 36 part. Menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa yang kurang sopan. Ini berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Perikatan Nasional Alostar kemarin, yang menggunakan istilah mamak pasumbo terhadap Perdana Menteri. Saya terima arahan nasihat Timbalan Speaker bahawa beliau tidak menunjukkan kenyataan itu kepada Perdana Menteri. Walau bagaimanapun saya menerima, tapi saya mempunyai satu lagi perkara yang ingin saya bangkitkan. Bolehkah istilah mamak pasumbo itu digunakan? Itu merupakan satu istilah yang begitu salah. Bagaimana kita boleh menggelar seorang itu sebagai mamak pasumbo? Sebagai seorang ahli parlimen. Saya membantah dengan sekeras-kerasnya. Istilah itu memperlekehkan. Tidak ada istilah itu. Kalau saya merupakan seorang India dan umpamanya saya memeluk agama Islam dan saya memakai pakaian-pakaian Melayu, saya dikenali sebagai orang Melayu. Itu adalah istilah dalam perlembagaan persekutuan. Tetapi menggunakan istilah mamak pasumbo adalah satu istilah yang menghina orang-orang India Muslim. So saya menuntut supaya Alostar, ahli Parlimen Perikatan Nasional yang menghina orang-orang India Muslim itu, tarik balik kenyataan tersebut. Timbalan Speaker. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, Peraturan berapa? apa yang saya faham nak jawab. Tak peraturan berapa? Jelutong. Yang Apa jawab yang saya saya. faham, Tak perlu jawab. Alostar akan jawab. Alostar sebut bukan. Yalah. Bukan mamak apa semua, bukan. Ya, tapi istilah itu tidak boleh digunakan. Dia tak Jangan kata PM gunakan tu istilah mamak pasumbo. Bukan mamak apa semua. Menggunakan perkataan mamak itu pun salah. Menghina orang-orang India Muslim. Salah menggunakan kenyataan itu. Salah menggunakan istilah itu. Ini ahli Parlimen Perikatan Nasional. Yang Berhormat, dah habis? Okey. Pertamanya, Yang Berhormat, saya berada semasa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat di atas peraturan 36 part. Dan saya meneliti ketika itu satu keputusan yang saya buat sebab ada asasnya. Tetapi sekiranya Yang Berhormat tak bersetuju dengan keputusan saya, dan Yang Berhormat boleh menulis usul kepada Speaker dan Speaker akan buat pertimbangan. Boleh Yang Berhormat? Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih. Sila. Yang Berhormat Guru Musang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iaitu jelutong menuduh Alostar menghina sekejap Yang Berhormat Arau. menghina apa tu Yang Berhormat Arau. Indian Sekejap. Muslim, dengan izin. Yang Berhormat Arau. 36. 36? Nah, 6. dia- Apa 36 Yang Berhormat? sebab dia sendiri buat tafsiran. Yang Berhormat 36 apa? 36 iaitu sangkaan jahat. Sangkaan Dia tuduh kepada Alostar apa tu menghina apa tu orang-orang India Muslim dengan izin. Jadi sekarang ni dia tak ada di sini. Benda itu berlaku kemarin. Dia tebuk perkataan menghina. Bila Alostar menghina?
Al-Ustaz dah bagi penangan kemarin. Dia perkataan tu digunakan. Tapi itu bukan tujuan untuk menghina. Ya, saya duduk jauh semalam. Timbalan Speaker, adakah Arau mempertahankan kenyataan itu? Al-Ustaz, Adakah Arau mempertahankan kenyataan jadi Al-Ustaz? sekarang ni dia membuat sangkaan jahat kepada Al-Ustaz. Mana Al-Ustaz, di mana kamu berada, muncul dalam Dewan sekarang. Dah habis Yang Muhammad. Ya, dia kena tarik balik perkataan tu. Tak, Yang Muhammad. Yang Muhammad Arau dah habis. Ya. Okey. Dah habis dah. Ya. Duduk Yang Muhammad. Ya, boleh. Yang Muhammad Jelutong, adakah 36.6 yang disebutkan tadi dimaksudkan oleh Yang Muhammad? Ya, memang terpakai. Sebab itu Tak, saya sekarang kata. ni adakah Yang Muhammad menuduh Al-Ustaz? Ya, betul. Kenyataan itu memang dibuat di Dewan menggunakan istilah mamak pasumbo. Kenapa gunakan istilah itu? Soalan saya, kenapa gunakan perkataan itu? Ia adalah perkataan yang kurang sopan, merujuk kepada orang-orang India yang beragama Islam. Kita memanggil mereka sebagai orang Melayu. Okey, dah. Kenapa gunakan istilah mamak? Dah Yang Muhammad. Yang Muhammad Arau, semalam ketika isu ini dibangkitkan, saya mempengerusikan persidangan ketika itu, saya mempengerusikan mesyuarat ketika itu. Dan saya membuat keputusan Yang Muhammad Al-Ustaz tidak menyatakan perkara tersebut kepada Yang Amat Muhammad Tambun. Dan ketika itu saya buat keputusan kerana keputusannya ada perkataan bukanlah. Jadi sekarang ni Yang Muhammad Jelutong membangkitkan hujah dia. Dan saya dah buat keputusan supaya hujah tersebut kalau tak setuju buat usul. Jadi saya kira apa yang Muhammad bangkitkan itu telah termaksud dalam keputusan saya sebelum ni. Ya, Yang Muhammad. Tapi kenyataan ni Dah dibuat. Yang Muhammad. Dah. Kenyataan dibuat secara terbuka. Kalau ia pun bawa lah usul. Tapi menuduh secara terbuka. Yang Muhammad, dalam keadaan Al-Ustaz perkara tidak ini ada di sini. Yang Muhammad. Dia tuduh kami menghina. Yang Muhammad, perkara ini Yang Muhammad Jelutong akan buat usul. Dan perkara ini akan ditentukan oleh speaker. Ya, saya tahu. Tapi bercakap secara terbuka telah kalau sekiranya diambil cara salah. Seolahnya kami menghina orang India yang beragama Islam. Tidak. Kawan-kawan saya ramai mamak. Tak ada masalah. Okey. Jadi dia yang tuduh dia orang hina. Padahal kami tidak. Padahal Itu kami Yang semua Muhammad, orang itu Islam. hujah YB Jelutong dalam mempertahankan keputusan pemikiran dan pentafsiran beliau. Jadi saya dah buat keputusan supaya usul tersebut dikemukakan dan Yang Muhammad Jelutong dah bersetuju. Jadi perkara ini tak timbul. Sila Gong Musang, banyak lagi pembahas ni. Okey. Sila. Terima kasih Datuk Indra Terima Timbalan kasih. Speaker di atas peluang yang diberikan kepada Gong Musang untuk turut serta dalam sesi perbahasan dasar bagi rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2025. Datuk Timbalan Speaker, terlebih dahulu Gong Musang ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah, ucapan setinggi-tinggi tahniah di atas pembentangan Belanjawan 2025 dengan tumpuan membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat oleh Yang Amat Berhormat Tambun, merakap Menteri Keuangan Malaysia pada Jumaat 18 Oktober 4 hari yang lepas. Sebagai mewakili rakyat di kawasan saya Gong Musang, kami semua menyambut baik Belanjawan 2025 dan jauh dari sudut hati kami amat mengharapkan nikmat dan limpah kurnia peruntukan Belanjawan 2025 dapat diterjemahkan dengan pelbagai bentuk insentif dan bantuan kepada penduduk di kawasan saya. Belanjawan 2025 merupakan belanjawan madani ketiga yang akan memberi lebih penekanan terhadap usaha pemulihan ekonomi, menguasai aspek inovasi selain memastikan pengagihan kekayaan yang lebih adil dan saksama. Dengan tumpuan tersebut, maka ia secara tidak langsung akan memperkukuhkan iltizam negara dalam membina serta membangun masa depan yang hijau, digital dan berdaya tahan. Adalah suatu kebanggaan bagi kita rakyat Malaysia setelah Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun berjaya ataupun telah menitik beratkan soal pengagihan kekayaan dan kebanggaan ini kita tidak boleh nafikan setelah kita dapati pertumbuhan ekonomi pada suku kedua tahun 2024 mencapai 5.9% berbanding 4.2% pada suku pertama.
Satu lagi kejayaan yang harus kita sebagai rakyat Malaysia banggakan ialah apabila kadar pengangguran sehingga Ogos 2024 menurun kepada 3.2%, yang mana kadar ini adalah yang terendah sejak Januari 2020. Datuk Timbalan Speaker, Belanjawan 2025 melibatkan peruntukan sebanyak 421 bilion ringgit, yang mana sebanyak 335 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan 86 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan serta 2 bilion untuk simpanan luar jangka. Peningkatan 3.3% yang dicatatkan berbanding tahun 2024 adalah suatu peningkatan yang sangat membanggakan kita rakyat Malaysia, kerana Kerajaan Madani pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terbukti semakin mendapat keyakinan pelabur, dan paling penting angka ini adalah cerminan kepada usaha kerajaan untuk memartabatkan tata kelola dan integriti di samping ikhtiar reformasi kerana birokrasi. Yang jelas, kejayaan ini adalah hasil daripada kestabilan politik kerajaan perpaduan di samping berkat usaha dan percaturan pembaharuan ekonomi madani yang bijak oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Indra Timbalan Yang Dipertua, walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak memberi keutamaan kepada projek-projek mega pada belanjawan tahun ini, tetapi sebagai rakyat Negeri Kelantan Darul Naim, saya amat terharu apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tetap menumpukan kepada projek-projek berkepentingan rakyat Kelantan, iaitu pertamanya projek pembinaan loji rawatan air di Machang, dan yang kedua ialah projek pembinaan ataupun memanjang landasan kapal terbang di Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru. Mewakili rakyat Kelantan, kami juga amat berbesar hati menyambut baik dan merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana anggaran peruntukan pemberian kerajaan persekutuan kepada Kerajaan Negeri Kelantan tahun 2025 dianggarkan meningkat sebanyak 4.1% kepada 403 juta ringgit. Datuk Timbalan Yang Dipertua, rakyat Malaysia terutamanya keseluruhan penerima manfaat sejati madani amat teruja apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin memperhebatkan lagi ikhtiar sejati madani dengan jalinan kerjasama yang lebih meluas. Anggaran peruntukan yang keseluruhan dijangkakan sebanyak 1 bilion ringgit yang akan disediakan pada Belanjawan 2025 untuk ikhtiar sejati madani, dan kita dapati unjuran ini bakal diperhebatkan lagi dengan lebih banyak pengurusan tertinggi jabatan akan dilibatkan untuk mengetuai ikhtiar kampung angkat madani, universiti dan institusi TVET juga dilibatkan bagi memberi khidmat di peringkat komuniti. Begitu juga syarikat-syarikat mega diseru untuk terlibat sama dalam menghulurkan bantuan kepada rakyat yang susah dan memerlukan. Sejati madani sebagaimana diumumkan bahawa setiap pendesaan, miskin bandar, di kampung, pedalaman dan rumah panjang diberi peruntukan yang cukup besar antara RM50,000 sehingga RM100,000, yang mana saya amat yakin pendekatan ini merupakan suatu anjakan bagi memperkasakan rakyat akar umbi untuk memutuskan sendiri aktiviti ekonomi pilihan mereka, dan yang jelas fakta ini ialah kita dapati ikhtiar sejati madani telah berjaya membenih sebenarnya lebih daripada 6,400 kegiatan ekonomi pendesaan. Datuk Timbalan Yang Dipertua, kita sebagai rakyat Malaysia yang majoriti beragama Islam seharusnya berbangga kerana petunjuk ekonomi Islam global 2023 mengekalkan Malaysia pada kedudukan teratas untuk 10 tahun berturut-turut. Angka dan pencapaian ini tidak akan datang bergolek tanpa usaha dan inisiatif berterusan daripada barisan Kabinet Kerajaan Madani yang sentiasa meletakkan perpaduan sebagai tiang seri dalam pentadbiran negara kita. Dalam konteks Daya Cipta Kewangan Islam, peruntukan sebanyak RM100 juta dana padanan yang akan disediakan bagi menggalakkan inovasi pembiayaan kewangan Islam baru berasaskan nilai Islam supaya tidak lagi bergantung kepada produk patuh syariah yang mirip konvensional adalah bukti bahawa Kerajaan Madani hari ini sentiasa mengutamakan sistem kewangan Islam. Diperkuatkan lagi apabila sejumlah RM10 juta diperuntukkan bagi menyokong usaha sama antara Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan UNICEF University dalam meningkatkan lagi kefahaman serta pemakaian nilai-nilai universal ekonomi Islam.
Ini membuktikan bahawa Kerajaan Madani berusaha memperkembangkan penyelidikan dan pembangunan program akademik dan terus memartabatkan sistem ekonomi Islam dalam pembentukan dasar semasa yang selaras dengan prinsip maqasid syariah yang adil, inklusif dan lestari untuk keadilan bersama. Datuk Timbalan Yang di-Pertua memperkatakan juga tentang ikhtiar bantuan dan pembiayaan perniagaan. Saya mewakili peniaga-peniaga Bumiputera merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas inisiatif yang amat berhormat Tambun yang memperuntukkan sebanyak 40 bilion ringgit sebagai kemudahan pinjaman serta jaminan pembiayaan perniagaan di bawah agensi-agensi kerajaan. Kita semua ketahui bahawa kemudahan pembiayaan tersebut adalah faktor kejayaan peniaga-peniaga baru yang mulai menceburi bidang perniagaan. Antara yang menarik adalah dalam ikhtiar tersebut ialah peruntukan sebanyak 3.2 bilion ringgit yang akan disediakan untuk pinjaman bersaiz mikro melalui tekun dan Bank Simpanan Nasional bagi membantu pejaja kecil termasuk komuniti OKU, masyarakat Cina dan Bumiputera. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, belanjawan 2025 jika dilihat juga dari kepada ikhtiar kos sara hidup rakyat, Kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Tambun sekali lagi mengatur langkah berani dan terpuji apabila memberi peruntukan tambahan dan menaikkan hampir keseluruhan jenis bantuan kepada golongan sasar. Antara kenaikan peruntukan dan kenaikan jumlah bantuan individu yang akan memanfaatkan golongan sasar pada tahun hadapan ialah pertamanya peningkatan sebanyak 3 bilion ringgit iaitu daripada 10 bilion kepada 13 bilion ringgit bagi program sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA yang mana peruntukan ini memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau bersamaan 60% penduduk dewasa negara kita. Dan yang kedua, peningkatan jumlah penerima iaitu daripada 400,000 penerima kepada 4.1 juta penerima yang akan mendapat sumbangan tunai rahmah kategori isi rumah yang bakal menerima sebanyak RM100 sebulan. Yang ketiga, peningkatan sumbangan tunai rahmah kepada RM600 bagi kategori bujang. Yang keempat, peningkatan kadar bantuan warga emas daripada RM500 sebulan kepada RM600 sebulan pada tahun 2025. Dan terakhir sekali ialah bagaimana peningkatan kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin daripada RM200 kepada RM250 bagi anak berusia 6 tahun ke bawah serta daripada RM150 kepada RM200 seorang bagi anak dalam lingkungan 7 hingga 18 tahun. Peningkatan ini yang bakal dinaikkan pada 2025 jelas menggambarkan bahawa hasrat kerajaan untuk memastikan bermula tahun 2025 tidak ada lagi rakyat Malaysia yang berpendapatan kurang daripada RM1,000 sebulan. Peningkatan jumlah bantuan ini agak mustahil untuk direalitikan jika kerajaan tidak meletakkan soal pengagihan kekayaan sebagai agenda utama dalam Kerajaan Madani yang terpuji. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, rumahku, syurgaku. Golongan kayangan selalunya melakukan slogan ini setiap kali berbicara mengenai rumah kediaman mereka. Sebagai wakil daripada kawasan luar bandar yang majoriti penduduk di kawasan saya belum mempunyai rumah kediaman sendiri, adalah tidak lengkap jika saya tidak menyentuh mengenai ikhtiar rumah kediaman rakyat. Sebagaimana yang terkandung dalam ikhtiar bilangan 43 dalam pembentangan belanjawan 2025 oleh Yang Amat Berhormat Tambun 4 hari yang lepas, langkah Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun meletakkan keutamaan bagi memastikan perumahan mampu milik untuk rakyat adalah sesuatu yang amat relevan di saat kebanyakan ketua isi rumah masih bergelut untuk memiliki rumah kediaman sendiri. Bagai orang mengantuk di sorokan bantal, langkah Kerajaan Madani memperuntukkan RM900 juta bagi melaksanakan 48 program residensi rakyat PRR dan 14 projek rumah mesra rakyat adalah mimpi indah kepada ketua-ketua isi rumah yang selama ini mengharapkan mereka mempunyai rumah kediaman sendiri. Selain itu juga, langkah kerajaan untuk menaikkan nilai bantuan bina baharu rumah rakyat antaranya penghuni PPRT, Perumahan Nelayan dan Kampung Baru Cina kepada maksimum RM90,000 seorang ataupun kepada RM90,000 kepada ketua isi rumah dan juga peningkatan bantuan baik pulih rumah rakyat kepada RM20,000 adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu
oleh rakyat yang memerlukan di luar sana. Inilah bukti kerajaan sentiasa mendengar rintihan rakyat. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, suka juga untuk saya menyentuh mengenai ikhtiar prasarana asas desa. Peruntukan hampir 2.9 bilion ringgit yang disediakan kerajaan untuk penyelenggaraan prasarana asas di kawasan kampung, desa dan pedalaman adalah satu lagi petanda bahawa kerajaan madani sentiasa menitik beratkan soal ataupun isu keselesaan penduduk luar bandar. Saya berharap masyarakat saya di Gua Musang juga tersenarai sebagai penerima manfaat di atas langkah kerajaan memperuntukkan sebanyak 1.8 bilion ringgit bagi melaksanakan pembinaan baru jalan-jalan kampung serta membaik pulih kerosakan jalan-jalan kampung, terutamanya jalan-jalan perhubungan desa di kampung-kampung orang asli di Gua Musang. Selain itu juga menyentuh mengenai penyelenggaraan jalan bagi mengurangkan kes-kes kemalangan jalan raya yang tidak selamat. Suka untuk saya mengambil perhatian Dewan Yang Mulia ini dan terutamanya Yang Berhormat Menteri Kerja Raya, iaitu pada sesi perbahasan sebelum ini, saya sebelum ini disusuli dengan soalan-soalan kepada Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Isu kemalangan jalan raya yang tidak selamat seringkali saya bawa ke Parlimen mewakili pengguna jalan raya di hampir keseluruhan jalan persekutuan dan jalan negeri di Parlimen Gua Musang. Dalam memperkatakan perkara ini, saya juga ingin bertanya kepada kerajaan terutamanya Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Apa kesudahannya? Apa jalan cerita bagi projek pembinaan lebuh raya lingkaran tengah utama CSR Package 3, Seksyen 3B, 3C dan 3D yang sering mengganggu dan mengundang kemalangan kepada pengguna jalan raya yang sedia ada di Gua Musang. Progres pembinaan pakej jalan tersebut bukan sahaja sepi tanpa progres kerja, tetapi safety road barriers dan safety traffic PVC cone bertaburan di atas jalan tanpa arah tuju yang jelas mengundang kesesakan trafik, seterusnya mengundang kemalangan terutamanya ketika musim hujan. Kun-kun yang tidak diletak dengan teratur seolah-olah terdapat unsur sabotaj oleh kontraktor pembinaan di kesemua seksyen dalam pakej 3 tersebut. Saya dengan rendah diri menyampaikan pesanan daripada penduduk kawasan saya Gua Musang agar kerajaan mengambil tindakan sewajarnya kepada kontraktor pelaksana, dan jika kontraktor tersebut tiada daya untuk meneruskan projek tersebut, silalah anda bersihkan kon-kon yang bertaburan di atas jalan yang merupakan jaringan jalan utama ataupun jaringan jalan raya yang utama yang menghubungkan Gua Musang ke Kota Baru dan Gua Musang ke Kuala Lipis, Pahang. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, sebagai kesimpulan dalam perbahasan ini, Gua Musang ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan ucapan berbanyak terima kasih di atas segala ihsan, keadilan dan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Tambun yang sentiasa mengutamakan rakyat Marhain dalam membuat perancangan pentadbiran dan ekonomi negara. Buat rakan-rakan yang sama ada berada di sebelah kiri atau kanan saya, janganlah Gua Musang, kita... sikit Gua Musang. Saya ingin menyampaikan syabas dan tahniah kepada Gua Musang kerana baru-baru di negeri Barisan Nasional menang besar. Kami akan serang Tampin Bebesan. Tunggu harinya. Tahniah juga walaupun agak lewat daripada saya kerana rakan-rakan daripada UMNO telah berjayalah, kata tadi yang diketuai oleh Datuk Seri Timbalan Menteri Kerja Raya yang kita jumpa tadi, telah berkata betul lumus untuk memastikan ataupun memberi tunjuk ajar kepada rakan yang di sebelah sini bahawa itulah hakikatnya Gua Musang. This is Gua Musang yang tidak boleh disamakan dengan sebelah Kelantan Utara. Saya teruskan, buat rakan-rakan sama ada yang berada di sebelah kiri atau kanan saya, janganlah kita melihat pembentangan Belanjawan 2025 oleh Yang Amat Berhormat Tambun sebagai sekadar pembentangan yang bersahaja. Marilah kita sama-sama bermuhasabah diri untuk mengimbau kembali bagaimana kita boleh berada di kerusi Dewan Rakyat ini. Ingatkah kita bagaimana ujian Allah, jerih perih, cabaran dan cemoohan yang kita alami sebelum dan sehingga saat ini. Buat masyarakat saya yang berada di bumi bertuah Gua Musang, terima kasih di atas segala sokongan dan iringan doa anda semua yang telah mengutuskan.
Terima kasih kerana menghantar saya ke sini untuk berada di dalam kelompok pemimpin yang berperanan dalam memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan serta terlibat dalam kelompok yang membahas, menyokong dan meluluskan undang-undang persekutuan. Kepada Allah kita berserah, kepada rakyat kita mengalah. Kerana rakyat kita di sini, terima kasih Kerajaan Madani. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker Gua Musang mohon menyokong belanjawan 2025 yang adil dan saksama. Terima kasih. Point of order. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia. 18. Ya, begitu mantap, begitu baik pencerahan ataupun perbahasan daripada ahli parlimen Gua Musang ini sahabat semua. Nah, yang paling penting adalah mengutarakan masalah-masalah di Gua Musang itu sendiri agar mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Mantap. Jadi, terima kasih sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen pandangan, ya, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tepapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tupuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.